Jadi tak pening. Okey, macam mana bentuk yang simetri? Bentuk yang simetri, bentuk dia macam ni. Jadi kita ada histogram tadi tu. Kita ada bentuk dia. Simetri ni kalau nak tahu simetri ni maksudnya kiri dengan kanan lebih kurang. Kan? Nampak ni? Jadi ini bentuk simetri. Selain daripada tu, bentuk dia kita ada, yang ni kita panggil bentuk, apa dia? Bentuk dia bentuk loceng. Bentuk loceng. Kan? Sebab apa nampak bentuk dia? Bentuk dia macam simetri. Nampak bentuk dia macam sama. Kiri dengan kanan lebih kurang. Kan? Simetri ni tengok muka korang lah kan. Muka simetri tak? Sebelah kiri ada mata, sebelah kanan ada mata. Okey, simetri tu. Kalau tiba-tiba sebelah kiri ada mata, sebelah kanan tak ada mata, maksudnya dah tak simetri. Sebab sebelah kanan dah tak serupa. Kan? Contohlah, contoh. Okey, jadi ada lagi satu bentuk. Kita bentuk dia nama dia seragam. Okey, jadi bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okay, kita ada macam ni. And then ada satu yang tinggi. Ada sini, 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 sini. Okey, bentuk ni kita panggil dia bentuk seragam. Sebab apa bentuk seragam? Nampak ni, dia lebih kurang. Tinggi dia lebih kurang. Beza pun sikit je. Jadi bentuk ni kita panggil sebagai bentuk seragam. Okey, kita ada bentuk yang kedua. Nama dia, sekejap. Kita ada bentuk yang kedua yang kita panggil sebagai bentuk yang pencong. Betul ke pencong? Tak nampak. Okey, cikgu besarkan sikit bagi nampak kan. Kita ada bentuk yang kedua kita panggil sebagai bentuk yang pencong. Okey, pencong. Dalam bahasa Inggeris dia skewed. Skewed. Kan? Skewed ni maksud dia berat sebelah. Bahasa mudah dia berat sebelah. Okey, jadi tengok bentuk dia macam ni. Bentuk dia tengok dia berat sebelah kanan ke berat sebelah kiri. Okey, kalau berat sebelah kanan bentuk dia macam ni. Maksudnya dia paling tinggi kat kanan, dia bergerak ke macam ni. Jadi ini pencong ke kanan. Kita panggil dia pencong ke kanan. Bahasa pasar dia berat belah kanan lah. Macam ni. Okey, ada yang tanya bab berapa? Ni bab 7. Bab 7 Right. Okey, jadi kita ada pencong ke kiri. Pencong ke kiri macam mana pula? Pencong ke kiri dia terbalik lah kan. Dia berat ke kiri lah dalam bahasa pasar ni. Dia menaik macam ni. Dia menaik macam ni. Ini maksud dia pencong ke kiri. Nampak? Dia lebih ke kiri. Pencong ke kiri. Dia macam tu. Jadi kita ada dua bentuk tadi. Yang pertama bentuk yang simetri. Bentuk simetri macam ni. Bentuk loceng. Ada bentuk seragam. And then kita ada yang kedua bentuk dia adalah bentuk pencong. Pencong ni apa tadi? Pencong ni berat belah mana? Berat ke kanan ke berat ke kiri? Right. Jadi ada soalan Tak ada soalan? Ada soalan setakat ni. Jadi itu pengenalan lah untuk bab 7 ni. Pengenalan. Kita belum lagi masuk mendalam. Okay, jadi kita akan tengok pelan-pelan. Jangan risau, tak ada masalah. Kita akan pelan-pelan tengok. And then kita ada yang akhir sekali kita panggil sebagai ogive. Jadi ogive ni yang poin terakhir lah. Sekejap cikgu tengok. Ini poin 9, poin 10, poin 11. And then kita ada yang terakhir kita panggil dia sebagai ogive. Macam mana cara sebut dia? Ogive ke ogive? Biasanya kita sebut ogive lah kan. Biasanya kita sebut sebagai ogive. Boleh nampak ke? Okay, macam ni. Okay, apa itu ogive? Siapa yang dah belajar kat kelas tu, apa itu ogive? Jadi ogive ataupun ogive lah kan, cara sebut dia ogive. Jadi apa itu ogive? Kalau bahasa Melayu dia OGIF. Kalau bahasa Inggeris dia OGIVE. Ini bahasa Inggeris.
Jadi ojive ni kita ada satu bentuk lah. Kita ada kekerapan longgokan orang panggil. Kita ada kekerapan longgokan. Apa maksud longgokan? Longgokan apa maksud longgokan? Longgokan ni maksudnya kita kumpul dia. Kita kumpul dia. Okey, jadi kita ada, bila ada kita data yang macam ni, jadi kita cek dulu kes dia. Kita ada data yang macam ni. Bentuk dia macam ni, bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Kurang lah kan. Cikgu buat tak straight sangat. Alright, lebih kurang macam tu. Buat actually. Okey, macam ni. Jadi bila kita ada data yang macam ni, kan, kita ada data yang macam ni. Buat lawa sikit. Nanti korang marah pula kan. Jadi bila kita ada data macam ni, yang akhir sekali, yang atas sekali ni kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil sebagai N. Kita panggil dia sebagai N. Bawah sikit daripada tu kita panggil 3/4 N. Okay, tarik ke kanan, bawa turun bawah. Jadi ini adalah Q3. Jadi kita tengok apa itu Q3. And then kita ada, kalau ambil tengah-tengah dia, itu adalah 1/2 N setengah. Dot. Jadi ini adalah Q2. Kalau kita ambil suku 1/4, kan, 1/4 atas sikit, 1/4 dekat sini. 1/4 N, tarik tepi, bawa turun bawah. Yang itu adalah Q1. Jadi kat sini kita ada Q1, Q2, Q3. Ini ojive. Ojive bentuk dia macam ni lah. Ojive dia bentuk dia macam, bentuk apa ni? Macam bukit. Macam gunung lah. Kan? Jadi kita ada ojive. Kita ada tadi N. Kalau N bawa pergi tepi, itu adalah yang paling besar lah. Ataupun orang kata, sebab dilonggokan N ni maksudnya semua sekali. Data dia semua sekali. Kalau kita ambil 3/4 N, kita tarik tepi, bawa turun bawah, kita ada yang kita panggil sebagai Q3. Bila kita ambil 1/2 N, bawa ke kanan, turun ke bawah, kita ada Q2. Dan yang akhir kita ada 1/4 N, bawa ke kanan, kita ada Q1. Okay, jadi apa Q1, Q2, Q3 ni cikgu? Kan? Mantap ada yang tanya kan? Apa benda ni cikgu kan? Apa benda ni? Jadi Q1, Q2, Q3 ni adalah, kita ada yang kita panggil sebagai kuartil pertama. Kita ada yang kita panggil kuartil pertama kedudukan kita ada kedudukan kuartil. Namanya kuartil. Kuartil pertama. Sama dengan, ataupun nama glamour dia, adalah Q1. Q1 adalah 1/4 darab N tadi tu. Jadi Q1 ni sebenarnya adalah kuartil pertama. Kuartil pertama. And then kita ada yang kedua, kita panggil dia kedudukan median. Median, nama glamour dia. Dia ada nama glamour juga. Q2. 1/2 darab N. Median. Median ni nak katakan tengah-tengah. Median ni tengah-tengah. And then yang ketiga kita ada yang kita panggil sebagai kedudukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga Q3 adalah 3/4 darab dengan N. Jadi kalau dekat graf bentuk dia macam ni. Q1, Q2, Q3 bentuk dia macam ni. Q1 yang ni, Q2 yang ni, Q3 yang ini. Kan? Jadi kita ada Q1, Q2, Q3.
Jadi Q1 ni yang ni. Okay, kita buat warna lah. Jadi kalau warna hijau Q1 dia adalah 1/4N. Kalau warna merah Q2 kita ada 1/2N. Kalau warna apa lagi? Warna kelabu kita ada Q3 3/4N. Q1 ni apa? Q1 ni adalah kuartil pertama. And then dia tak ada kuartil kedua. Yang kedua tu kita panggil sebagai median. And then yang ketiga kita panggil dia sebagai kuartil ketiga. Itu dia. Alright. Jadi ada soalan setakat ni. Boleh faham Yang ni kita just recap saja. Kita recap je. Kalau tak faham tak apa, kita akan buat latihan lepas ni. Jadi kita akan lebih faham dengan membuat latihan. Alright, tengok soalan yang pertama dekat sini. Dekat bahan ni. Soalan pertama. Lengkapkan setiap jadual berikut dengan selang kelas yang sama saiz. Jadi kat sini dia ada contoh. Dia ada contoh kat sini. Contoh pertama dia beritahu apa? Nombor 1 dia kata kalau kelas pertama selang dia adalah 1 hingga 6. Jadi contoh kat sini. Nombor 1 salin dulu soalan. Lengkapkan setiap jadual yang berikut dengan selang kelas yang sama saiz. Okay, sebelum tu saya cikgu ambil. Nak senang sikit buat macam ni. Okay, kita ambil dulu. Okay, nombor 1 dia kata lengkapkan setiap jadual berikut dengan, boleh nampak ke? Cikgu besarkan sikit. Lengkapkan setiap jadual berikut dengan selang kelas yang sama saiz. Maksudnya dia nak kita, macam mana agak-agak nak buat kelas yang sama? Okay, kalau tengok contoh yang pertama. 1 sampai 6. Okay, 1 sampai 6. Berapa saiz dia? Kan? Dia kata contoh. Kita ada 1, 6. Jadi 1, 6, lepas 6 apa? 6, 7. Tapi sampai nombor berapa? Jadi tengok kat sini. 1 sampai 6 ni berapa? Tambah sebanyak 5. Jadi 7 nak pergi sebelah dia, tambah 5 juga. Jadi 7 tambah 5, okay. Kita keluarkan filter. 7 tambah 5 kan? Mesti komplit kan? Apa 7 tambah 5 nak tambah pakai kereta juga? Mana nak tahu kan? And then kita ada 13. Nak tengok 13 sebelah dia berapa? Tambah dengan 5. 13 tambah 5 dapat 18. Okay, dan seterusnya kita ada 19 tolak 24. Berapa dia punya kelas? Kan? Tambah 5 juga. 25, 30. Tambah dengan 5. 25 sampai 30. Okay, and then kita ada contoh dekat sini. 1.8. Kan? Kita ada 1.8 kat sini. Okay, cikgu padam ini dulu. Kita tengok contoh sama-sama. Boleh padam pula. Okay, contoh yang kedua kat bawah tu. 1.8 dengan 2.2. Okay, berapa jarak 1.8 dengan 2.2? Jarak dia adalah sebanyak tambah 0.4. Sebab apa? 1.8 kalau kita tambah dengan 0.4, kita akan dapat sepatutnya 2.2. Kan? Jadi maksudnya selepas 2.2 apa? 2.3 tambah dengan 0.4. 2.3 tambah 0.4 dapat 2.7. Lepas 2.7 apa? 2.8 tambah dengan 0.4. Kita akan dapat 3.2 dan seterusnya. 3.3 kita dapat 3.7. Sama juga tambah 0.4. Kita ada 3.8 and then seterusnya 4.2 tambah dengan 0.4. Jadi ini yang kita maksudkan dengan selang kelas tadi tu. Kan?
Maksudnya dia punya selang adalah seragam, kan? Selang dia adalah seragam. Dinamakan 0.4 ni adalah dia punya julat. Jarak antara had bawah dengan had atas kita panggil dia 0.4. Had bawah yang mana? Ini had bawah, ini had atas. Ini had bawah, had atas. Dia macam orang Kedah, had ni, had tu kan. Okay, had bawah, had atas. Ini yang kita belajar tadi. Alright, jadi kita cuba jawab soalan yang A, 1A. Kita ada selang dia 12 sampai 15. Okey, 12 tambah berapa jadi 15? Nak tahu tolak je lah kan. Tekan kalkulator. 15 tolak dengan 12. Berapa jarak dia? Jarak dia adalah 3. Maksudnya dia tambah dengan 3. Jadi untuk yang seterusnya kita buat apa? Jadi untuk yang seterusnya tulis nombor seterus. Lepas 15 apa? Lepas 15, 16 lah kan. 16 tambah dengan 3 dapat 19. Itu cara untuk menulis selang kelas. Okey, sambung sebelah ni, 20. Sebab kita punya saiz kelas kita ataupun julat kelas kita adalah tambah 3. Jadi 20 tambah 3 dapat 23. Ini 23 ni. 23. Sama juga 24 tambah 3, 27. 28 tambah 3 kita dapat 31. Boleh faham yang A tu. Jadi ini cara untuk menentukan selang kelas. Okey, kita ada 3138. Okey, 3138. Ambil yang paling besar, 38 tolak 31 dapat 7. Jadi saiz kelas kita adalah 7 kan. Kelas ni macam ada 7 orang lah maksudnya kan. Ada 7 orang yang dapat 31. Ada 7 orang. Jadi 3138. Kita start daripada kanan dulu. 39 tambah dengan 7. Tambah sebanyak 7. Jadi 39 tambah 7, 46. Okey, 46 lepas dia 47. 47 tambah 7 dapat 54. Okey, buat ke kiri pula. Bawah 31 berapa? 31 bawah dia adalah 30. Kan? Bawah dia adalah 30. And then tolak dengan 7. 30 tolak 7 berapa? 30 tolak 7 kita dapat 23. And then bawah dia berapa? 22 tolak 7 dapat 15. Jadi ini cara untuk menentukan julat kelas kan. Nampak macam simple. Tapi kadang-kadang pelajar dalam exam dia keliru. Macam mana nak buat selang kelas kan? Macam mana kita nak buat saiz kelas yang sesuai. Okey, kita buat yang C yang terakhir kat sini. 2.3, 2.9. Okey, jadi 2.3, 2.9. Berapa saiz dia? Tambah sebanyak 0.6. Sebab apa? Kita tengok. 2.9 tolak dengan 2.3. Dapat saiz dia 0.6. Jadi kita tahu saiz dia adalah 0.6. Jadi lepas 2.9 adalah 3.0 tambah 0.6. Tambah 0.6 dapat 3.6. 3.7 tambah 0.6 kita dapat 4.3. Sambung lagi 4.4 tambah 0.6 kita dapat 5.0. 5.1 tambah 0.6 kita dapat 5.7. Okey tak? Boleh faham tak? Kan? Faham ke tidak kan? Untuk selang kelas. Jadi ini cara selang kelas lah kan? Mana pelajar-pelajar yang lupa tu boleh ingat balik. Jadi ini cara dia. Senang je kan? Ada member korang cakap senang je. Yes, memang senang je. Tapi tak apa. Kita nak recap balik kan? Yelah benda yang senang ni pun kadang-kadang boleh lupa juga kan? Sebab panik kan? Alright, tengok soalan nombor 2. Kita ada soalan nombor 2. Tentukan selang kelas yang sesuai bagi data yang berikut. Kita ada. Okay, kita ambil dulu. Kita hilang. Ambil yang ni. Okey, cikgu besarkan sikit. Boleh nampak tak? Kan? Jadi ini dia kan. Menentukan selang kelas yang sesuai bagi data yang diberi.
Ini yang cikgu maksudkan dengan data tadi tu kan. Jadi contoh korang pergi keluar sana kan, mana tahu kan korang punya cikgu dia cakap kan, daripada korang tak buat apa-apa, baik kau keluar sana. Cuba pergi keluar sana, cuba tanya berapa tinggi pelajar-pelajar dekat sekolah korang. Jadi contoh kita ada data ni. Orang yang pertama dia punya tinggi dia adalah 174 cm. Contohlah kan, ada ke yang 174 cm kat sini kan. Lepas tu budak kedua dia punya ketinggian 179. Dan seterusnya. Kita ada berapa orang ni? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. 4 kali 5 kita ada 20 orang. Okey, jadi macam mana kita nak tahu julat kelas kita ataupun saiz selang kelas. Saiz selang kelas tadi tu yang lah. Yang kita buat nombor 1 tadi. Jadi andai kata kita nak buat bilangan kelas yang dikehendaki ialah 3. Jadi contoh, anggap nombor-nombor ni adalah budak-budak lah kan, student, member-member korang. Yang ketinggian dia berbeza. Jadi kita nak kumpul dia ikut ketinggian sama-sama kan. Jadi yang lebih kurang sama tinggi kita nak buat dia masuk satu kelas. Contohlah kan. Ini bukan resis lah, bukan asabiah ke apa semua kan. Cuma ini contoh. Jadi kita nak buat yang paling tinggi tu, budak-budak tinggi semua satu kelas. Yang budak rendah semua satu kelas kan. Jadi tak adalah budak rendah jealous dengan budak tinggi. Contoh kan. Contoh. Jadi kita nak buat 3 kelas. Jadi cara dia adalah kita ambil nombor data yang terbesar. Jadi ambil nombor yang paling besar. Nombor paling besar kat sini kita nampak apa? 179. Ambil nombor yang paling kecil. Paling kecil kita nampak kat sini berapa? 150. 179 tolak dengan 150. Bahagi dengan berapa kelas korang nak tadi? Tadi kita nak buat 3 kelas. Jadi kita kira 179 tolak dengan nombor paling kecil 150. Bahagi dengan berapa kelas kita nak? Nak 3 kelas. Jadi kita dapat 9.6. Kita ada dapat 9.6 tapi kita bundarkanlah. Bundarkan jadi 10. Jadi bila dah bundarkan jadi 10 tu, jadi maksudnya ambil nombor paling kecil 150, paling besar adalah 159. Sebab apa? 150, 151, 152, 153, 154, 155, 56, 57, 58, 59. Dah ada 10. Ada 10 kat situ. And then seterusnya kita ada 160, 169, kita ada 170, 179. Itu contoh. Okay, jadi kita sama-sama buat nombor, kita buat yang A kat sini. Jadi kita ada nombor, beberapa nombor, 12, 21, 19, 15, apa semua ni kan. Jadi korang anggap ini adalah data yang korang dah kumpul tadi tu. Jadi bilangan kelas yang dikehendaki adalah sebanyak 5. Jadi cara dia saiz selang kelas. Saiz selang kelas, ambil nombor yang paling besar. Nombor paling besar kat sini nampak nombor apa? Nombor 25. Kita dapat nombor 25 ni nombor yang paling besar. Jadi 25 tolak dengan nombor yang paling kecil. Paling kecil. Mana nombor paling kecil? Cikgu tak dengar suara cikgu. Oh, tak dengar suara Sorry. Cikgu tak perasan pula mic tu tutup. Okay, cikgu ulang balik. Cikgu dah membebel semua orang, cikgu tak perasan pula mic dah tutup kan. Tiba-tiba pula mic tutup. Alright, cikgu ulang balik. Thank you siapa yang ingatkan tu. Okay, jadi nombor 2 ni apa dia? Nombor 2 ni adalah untuk menentukan selang kelas yang sesuai bagi data yang diberi. Jadi nombor 2 ni nak tentukan selang kelas. Jadi kita ada contoh kat sini. Kita ada dalam kotak ni. Dalam kotak ni adalah nombor 174, 179, 162, 172 semua dah kan. Jadi korang anggap nombor ni adalah ketinggian pelajar dalam kelas, dalam sekolah korang. Contohnya kita ambil lah sekolah. Kita ambil contoh SMK Bukit Gading kan. Jadi
Ali ketinggian dia 174, Abu tinggi dia 179. Raju ketinggian dia 162 kan. Jangan marah kan. Okay, mana tahu Raju lagi tinggi kan, tapi jangan marah. Ni contoh je kan. Jadi ini ketinggian pelajar dekat sekolah. Jadi ini data dia. And then contohnya kita nak kumpul budak-budak ni ikut ketinggian kan. Maksudnya yang budak tinggi semua satu kelas. Budak rendah semua satu kelas. Sebab apa kita tak nak budak rendah ni dia jealous dengan budak yang tinggi. Contoh je lah kan. Jangan marah. Jadi bilangan kelas yang dikehendaki adalah 3. Macam mana kita nak menentukan saiz selang kelas tadi tu? Kan? Cara dia adalah yang pertama kita ambil nilai data yang terbesar. Jadi kita tengok kat sini. Nombor yang paling besar berapa? 179. Tolak dengan nombor yang paling kecil. Tengok nombor paling kecil berapa? 150. Jadi 179 tolak dengan 150 bahagi dengan bilangan kelas yang dikehendaki. Jadi maksudnya kita nak kumpul budak-budak yang sama tinggi, sama rendah ni. Kita nak pisahkan dia mengikut 3 kelas kan contohnya. Jadi 179 tolak 150 bahagi dengan 3 kan. Tadi cikgu dah kira dah kan. 179 tolak 150 bahagi dengan 3 dapat 9.6. Tapi 9.6 ni kita nak bundarkan jadi 10. Sebab apa senang sikit kan. Jadi 9.6 ni bundarkan jadi 10. Jadi maksudnya 10 tu adalah saiz selang kelas kita kan. Jadi maksudnya kita akan kumpulkan 160 169, 160, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ada 10 pelajar dekat situ. Kan? Dan seterusnya kita ada 150, 159, kita ada 160, 169, 170, 179. Sorry. Alright. Jadi kita tengok contoh yang A pula kan. Kita ada contoh yang A. Kita ada nombor 12, 21, 19, 15, 2, 6, 10. Ada banyak lah kan. Ada beberapa nombor dekat sini. Jadi ini anggap adalah data jugalah. Data yang lain. Kita nak bahagikan nombor-nombor ni mengikut apa? Mengikut dia punya golongan dia ataupun kumpulan dia. Kan macam tadi tu ketinggian yang lebih kurang. Yang ni nombor yang lebih kurang lah maksudnya. Jadi kita nak bilangan kelas yang dikehendaki ialah 5 kan. Kita nak bahagi dia kepada 5 kelas. Jadi kita ambil nombor paling besar. Nombor paling besar 25 tolak dengan nombor paling kecil 1. 25 tolak 1 bahagi dengan berapa kelas korang nak? Kita nak bahagi sebanyak 5 kelas. Jadi 25 tolak 1 bahagi dengan 5. Keluarkan kalkulator. 25 tolak 1 bahagi 5 dapat 4.8. Jadi 4.8 ni kita bundarkan. 4.8 ni bundarkan dapat 5. Jadi maksudnya kita nak pisahkan dia kepada 5 kelas tadi tu. Kan? 5 kelas. Jadi 5 macam mana? Jadi kira. Jadi buat dia macam ni. Jadi ambil nombor paling kecil kita ada 1. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 je sebab 5 adalah saiz selang kelas kita. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5. Itu kelas pertama. Okay, yang kedua. Lepas 5 apa? Lepas 5, 6. Kira. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 6 sampai 10 tu kelas yang kedua. Sambung lagi 11. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kelas kedua 11 hingga 15. Sambung lagi 16, 17, 18, 19, 20. Sambung 21, 22, 23, 24, 25, 25. Kita sampai 25 je. Sebab apa? Paling tinggi kita nampak 25. Kalau ada 26, sambung lagi 26 kat tepi ni. Tapi sebab kita sampai 25 je, nombor paling tinggi kat sini kita nampak 25. Jadi kita berhenti sampai 25. Jadi ini adalah selang kelas yang sesuai. Jadi ini adalah selang kelas yang sesuai. Okey, boleh faham tak? Boleh faham kan? Dekat awal-awal ni senang lagi kan? Faham. Selang kelas yang sesuai untuk ni. Okay. Alright, ada pelajar tanya kat mana nak dapat record video ni. Dekat habis kelas nanti ada Cikgu Azman akan bagi link dekat grup WhatsApp. Nanti korang boleh buka lah kalau siapa yang terlepas ke kan ataupun tertidur tengah kelas. Mana dah tahu. Tertidur tengah kelas kan. Jadi boleh tengok YouTube boleh. Right, kita sambung soalan seterusnya. Kita tengok nombor 3. Tengok nombor 3.
Tentukan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan saiz selang kelas bagi setiap selang kelas dalam jadual yang berikut. Okey. Nombor 3 ni antara yang penting. Sebab apa yang penting? Sebab antara soalan yang famous lah. Kan? Dia akan suruh korang buat titik tengah, had bawah, had atas semua tu. Kan? Had yang tu, had yang ni. Kan? Macam orang utara lah. Okey, sekejap. Bagi cikgu ambil dulu. Jadi kita nak tentukan tadi tu. Alright. Kita copy dulu. Masuk ke dalam PowerPoint. Senang kita nak conteng-conteng. Alright. Jadi kita dah ada dekat sini soalan kita. Cukup tak besar? Boleh nampak? Kita ada tentukan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan saiz selang kelas. Bagi setiap selang kelas dalam jadual berikut. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, kita ada lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary, upper boundary dan sebagainya. Dan size of class interval. Okay, jadi tengok contoh. Lower limit, kita ada 51, 60. Lower limit, had bawah ni kita ambil yang paling bawah, nilai yang bawah. Jadi 51. Had atas kita ambil yang atas dia, 60. Kan? 51 sampai 60. Maksudnya 51 tu had bawah, 60 tu adalah had atas. Okey, titik tengah. Nak tahu titik tengah, ambil had atas, tambah dengan had bawah, kita akan dapat titik tengah, kan? Sebelum ni, awal tadi cikgu dah ajar. Kan? Had bawah yang nilai paling kecil, had atas yang paling besar. Titik tengah, had bawah tambah had atas bahagi 2. Sempadan bawah had atas kelas sebelum tambah dengan had bawah kelas itu bahagi dengan 2. Sempadan atas had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepas. Itu formula. Boleh cek balik nanti. And then kita nak tahu sempadan bawah. Ambil had atas, kita ambil had bawah 51 kan. Ambil nombor selepas dia. 50 tambah dengan 51. Bahagi dengan 2 kita akan dapat 50.5. Seterusnya, sempadan atas. Ambil had atas 61 tambah dengan ambil had atas 60 tambah dengan nombor selepas dia. Bahagi dengan 2 dapat 60.5. Okey, saiz selang kelas kita, ambil sempadan bawah dengan sempadan atas tadi tu, sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, dapat 60.5 tolak 10.5. Jadi saiz selang kelas kita adalah 10. Ataupun cara nak cek dia, kiralah 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada berapa banyak tu? Ada 10. Jadi saiz selang kelas korang adalah 10. Alright, kita buat 3A. 3 yang A kita ada 40 dengan 47. Had bawah kita adalah 40. Had atas kita adalah 47. Titik tengah kita tambah je 22. 40 tambah 47. Bahagi dengan 2. Alamak, tak muat pula. Kan? Sekejap, cek padam. Kita ada 40 tambah 47. Cikgu besarkan sikit sebab tak muat. Alright, jadi had bawah tadi 40, 47. Titik tengah 40 tambah 47 bahagi dengan 2. Kita dapat nilai dia adalah 43.5. Sempadan bawah. Sempadan bawah ambil 40 tambah dengan nombor selepas dia. Tambah nombor yang sebelumnya. Sorry. Jadi kita ada 40 kan? Kita ada 40 kat sini. Tambah dengan nombor sebelum dia. Bahagi dengan 2. Kita dapat nilai dia adalah 39.5. Okey, seterusnya. Sempadan atas. Ambil nombor ni, 47 ni. Tambah dengan nombor selepas dia. Lepas 47 apa? 48. Bahagi dengan 2. Kita akan dapat nilai dia 47.5. Itu contoh dia. Untuk mengira sempadan atas. Alright, kita nak tahu saiz selang kelas. Ambil sempadan atas, ambil sempadan bawah. 47.5 tolak dengan 39.5 dapat apa?
47.5 tolak 39.5. Keluarkan kereta lah kan. Cikgu kira dalam kepala je kan. Kalau korang yang boleh kira dalam kepala pun bagus juga. Jadi 47.5 tolak 39.5 dapat 8. Maksudnya saiz selang kelas kita adalah 8. Macam mana cara nak check dia tadi? Cikgu cakap tadi, kita ambil 40, kira 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ada 8. Jadi saiz selang kelas kita adalah 8. Jadi itu yang A. Okey. Alright, kita buat yang B pula. Tengok yang B macam ni. Jadi had bawah. Had bawah, ambil yang paling bawah. Nilai yang paling bawah. Jadi nilai paling bawah kita adalah 1, 2, 5. Had atas, ambil nombor yang atas ataupun nombor yang besar. 140 dekat sini. Jadi had atas kita adalah 140. Titik tengah dia macam mana? 125 tambah 140 bahagi dengan 2. Tekan calculator. Keluarkan calculator. Kan, mana yang boleh kira kepala tu bagus lah kan. Tapi dalam exam kadang-kadang 1 tambah 1 pun nak kira kita pakai calculator kan. Sebab takut salah. Jadi kita keluarkan calculator. 125 tambah 140 bahagi dengan 2. Dapat nilai dia 132.5. Jadi kita punya titik tengah adalah 132.5. Seterusnya sempadan bawah. Sempadan bawah kita ambil ni 125 ni warna kuning ni. Tulis 125 kat sini. Tambah nombor sebelum dia 124. Kan? Sebelum 125 124 lah kan. 124 tambah 125 bahagi dengan 2. Jadi kita ada berapa? Tekan calculator juga. Tekan je calculator. Jangan risau. Tapi ada calculator yang sama macam cikgu ni, warna kelabu ni senang. Sebab dia senang nak buat pecahan. 125 bahagi dengan 2. Kita dapat nilai dia adalah 124.5. Tulis kat sini 124.5. Jadi itu adalah sempadan bawah korang. Kan kalau ada soalan tanya sempadan bawah berapa? 124.5. Sambung sempadan atas. Kita ambil nilai 140 ni. Ambil 140 ni. Tulis 140. Tambah ni nombor selepas dia. Lepas 140, 141. Jadi 140 tambah 141 bahagi dengan 2. Sekejap. 140 tambah 41 bahagi dengan 2. Dapat nilai dia berapa? Saya tekan calculator. 140 tambah 141 dapat 140.5. Jadi 140.5 ni adalah sempadan atas korang. Kan? Dan akhir sekali kita nak tahu saiz selang kelas. Kan ada dua cara cikgu cakap tadi. Pertama kita ambil sempadan atas 140.5 tolak dengan 124.5. Tolak dia kita dapat 140.5 tolak 124.5 kita dapat 16. Cara kedua kita kira pakai tangan. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 16 dekat situ. Jadi saiz selang kelas kita adalah 16. Baik, sambung yang C. Had bawah kita buat laju sikit. Sebab kita dah buat dua soalan, kita dah buat. Maksudnya kita dah faham teknik dia. Jadi had bawah 230, had atas 250, titik tengah 230 tambah 250 bahagi dengan 2 dapat nilai dia adalah 240. Jadi titik tengah kita adalah 240. Seterusnya sempadan bawah ambil nombor paling kecil 230 tambah nombor sebelum dia 229 bahagi dengan 2 dapat berapa? Dapat 229.5. Jadi sempadan bawah kita adalah 229.5. Ambil nombor untuk sempadan atas ambil nombor paling besar 250 tambah nombor selepas dia 251 bahagi dengan 2. Yes, wajib bahagi dengan 2 untuk titik tengah. Sempadan bawah, sempadan atas memang kena bahagi dengan 2. Kan? Sebab kita nak tahu sempadan kan antara tengah-tengah. Maksud dia. Kan? Jadi 250 tambah 251 bahagi dengan 2 kita dapat 250.5. Sama macam tadi. Jadi saiz selang kelas. Ambil sempadan atas. Tolak dengan sempadan bawah. Kan? Jadi 250.5
tolak 229.5. Tolak lah. Nanti korang kira dalam calculator. Kan? Berapa agak-agak? Sepatutnya dapat 21. Jadi macam mana cara nak cek cikgu ajar tadi? Cara dia kira lah. 230, 231, 233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dah macam rap lah kan. Kita ada 21 kat situ. Jadi saiz selang kelas kita adalah 21. Okey, seterusnya sambung yang D. Kita ada had bawah adalah 6.1, had atas adalah 6.9. Titik tengah tambah dua-dua ni, 6.1 tambah 6.9 bahagi dengan 2. Dapat nilai dia adalah 6.5. Sempadan bawah, ambil 6.1 tambah nombor sebelum dia, 6.0. Bahagi dengan 2. Kan? Bawah maksudnya ambil yang sebelum. Kan? Kita dapat nilai dia 6.05. Sempadan atas maksudnya tambah selepas dia. Ambil 6.9 tambah nombor selepas dia, 7.0 bahagi dengan 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 6.95. Jadi dah ada sempadan bawah, sempadan atas, boleh tahu dia punya selang kelas. Jadi ambil sempadan atas 6.95 tolak dengan sempadan bawah 6.05, dapat selang kelas dia adalah 0.9 selang kelas. Kan? Jadi selang kelas kita adalah 0.9. Alright, jadi kita dah buat soalan nombor 3 ni. Kan? Masa pun sepatutnya dah habis. Kan? Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan ya? Boleh faham semua? Boleh faham semua? Faham cikgu, alhamdulillah. Faham Okay. Baik, jadi sebelum ni tadi ada yang tanya kan? Sorry, cikgu tak perasan ada orang tanya. Kalau nombor yang berulang tu contohnya macam nombor 4 ada 2 kan? Nombor 4 ada 2 tu pun kita akan kira juga nanti kan? Yang tu kita akan tengok nanti. Kan? Sorry lah cikgu tak perasan tadi ada orang tanya. Alright. Okay, ada yang tanya nak masuk grup kan? Bukan korang dah ada dalam grup lah kan? Nanti boleh try tanya kawan macam mana nak masuk grup WhatsApp. Okay, jadi kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita setakat ni, soalan nombor 3 kan. Jadi lepas ni kita akan sambung soalan nombor 4. Jadi nombor 3 ni penting, ingat balik. Nombor 3 ni penting sebab apa? Dia akan guna untuk seterusnya. Kita akan sambung soalan nombor 4, jadi itu saja daripada cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita tamatkan kelas kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Thank you, sir. Alright, you're welcome. Alright, sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama.